Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizana. So dalam video kali ni aku akan kongsikan antara senarai iPhone yang masih sedap ataupun masih relevan untuk korang nak beli ataupun gunakan pada tahun 2022 sampailah tahun 2023. So ada 5 perkara penting lah yang aku titik beratkan untuk semua iPhone yang aku akan senaraikan nanti. Yang pertama sekali adalah dia punya size screen dan juga display. Yang kedua adalah ketahanan bateri dan juga fast charging. Yang ketiga adalah prestasi dia masih mantap lagi dengan sokongan iOS yang masih dapat dalam masa 2 ke 3 tahun mendatang lagi. Yang keempat, of course, dia punya kualiti gambar dan juga video. Dan yang kelima adalah kurangnya isu pada sebuah iPhone tu, seperti isu yang kita pernah dengar pada iPhone X overheat, OLED dia ada isu, Face ID dia macam iPhone 6 Plus dulu, macam dia punya body cepat bengkok semua. So aku nak elakkan perkara-perkara macam tu untuk aku nak recommend untuk korang beli pada tahun ni sampailah pada tahun hadapan. Dalam banyak-banyak iPhone yang aku recommend untuk korang beli, aku recommend untuk korang beli at least iPhone XR dan juga ke atas. So iPhone XR dilancarkan pada tahun 2018. Reason kenapa aku tak pilih iPhone X adalah disebabkan oleh iPhone X banyak jugalah isu dari segi dia punya screen OLED, dia Face ID, overheat, ketahanan bateri dan macam-macam isu yang aku tak recommend. Dan kenapa aku recommend untuk korang beli iPhone XR adalah disebabkan oleh kelebihan-kelebihan dia yang boleh diconsider dan juga masih relevan untuk nak digunakan pada tahun ni ataupun pada tahun mendatang. So yang pertama sekali adalah disebabkan oleh ketahanan body dia. So dia punya frame tu menggunakan aluminium frame dan back glass, tapi dia menyokong IP67 water industry resistant dengan penggunaan chip A12 yang boleh dikira sebagai masih bagus untuk korang nak gunakan sebagai phone untuk gaming, untuk media sosial dan sebagainya. Cuma dari segi prestasi dia tu tidaklah sebagus macam iPhone terbaru kan. Still akan ada rasa lagging-lagging sikit tu, normal lah. Dan ya, dia still relevant lah in terms of prestasi dia walaupun usia dia dah lebih 4 tahun kan. So itu adalah antara kelebihan yang ada pada iPhone XR walaupun usia dia dah agak lama, tapi prestasi dia masih bagus dengan bateri sebesar 2942 mAh yang boleh dikira sebagai masih bagus juga untuk korang nak gunakan sebagai daily phone korang, sebab ketahanan bateri dia boleh mencecah hingga 6 ke 7 jam screen on time, paling minimum boleh cecah 5 ke 6 jam macam tu, bergantung juga pada cara penggunaan korang. In fact iPhone XR pun menyokong fast charging dan juga ada Qi wireless charging, dan dia gunakan screen jenis Liquid Retina display yang besar 9.1 inci dan boleh dikatakan dia punya display tu memang display IPS LCD yang bagus lah, yang berkualiti, bukannya IPS LCD yang murah. Dan dia juga ada storage speaker yang cukup mantap bagi aku untuk iPhone yang dilancarkan pada tahun 2018. iPhone XR juga mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60 fps yang ada OIS. So basically dia punya iOS update pun masih lagi dapat iOS update yang terbaru dan juga dijangka akan mendapat iOS update sehingga 2 ke 3 tahun mendatang lagi. So basically that's why aku recommend untuk korang beli iPhone XR at least instead of iPhone X, sebab isu untuk iPhone XR ni agak kurang dan dia punya prestasi masih bagus. In fact kamera dia pun boleh tahan juga untuk kualiti gambar dan juga video dia. Cuma yang kekurangan dia of course dia punya IPS LCD hanyalah 60Hz saja, dan untuk kamera dia hanya menggunakan satu kamera saja, tiada kamera ultra wide, tiada night mode, dan juga untuk portrait mode dia hanya untuk manusia saja. So dia tak akan detect haiwan ataupun takkan detect objek. So itu adalah antara kekurangan yang aku nampak dengan iPhone XR, tapi disebalik oleh kekurangan tu sebenarnya ada kelebihan dia dari segi prestasi, dari segi dia punya keupayaan untuk rakaman video dia, untuk dia punya kualiti binaan dia, rekaan dia yang bagi aku masih relevan dengan pelbagai pilihan warna yang menarik dan harga yang bagi aku dah mampu milik sekarang ni. Untuk yang terpakai korang boleh dapatkan iPhone XR sekitar RM900 ke RM1,300 macam tu je, tapi tak ada yang baru dah sekarang ni lah. Apple dah tak jual yang baru dah. Kalau paling minimum pun Apple jual yang baru hanyalah untuk iPhone 11 saja, tapi untuk iPhone XR dah tak ada yang baru. Korang just boleh beli yang terpakai saja dengan harga sekitar RM900 ke RM1,300. Sesuai lah untuk jadikan sebagai phone kedua ke, phone untuk kerja saja ke, ataupun phone untuk Food Panda, GrabFood dan sebagainya lah. Sebab iPhone XR boleh dikira sebagai antara iPhone terpakai yang mahu milik sekarang ni kalau kita nak bandingkan dengan iPhone yang lain. Cumanya itulah kekurangan dia. Satu kamera 12 megapiksel dengan portrait mode khas untuk manusia saja. iPhone seterusnya yang masih relevan untuk korang nak pakai of course lah iPhone XS dan juga iPhone XS Max yang dilancarkan sama juga macam iPhone XR tadi pada tahun 2018. So basically iPhone XS dan juga iPhone XS Max ni adalah pilihan yang lebih premium untuk barisan iPhone XS series. Dari segi rekat dia memang sama je macam iPhone XR, cuma dia ada pilihan yang lebih premium iaitu warna gold, dan dia menggunakan binaan jenis stainless steel untuk frame dia dengan menyokong IP68 water industry resistant, menggunakan chip A12 yang boleh dikira sebagai bagus lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni walaupun usia dia dah lebih 4 tahun, dan bateri yang cukup-cukup mantap untuk kedua-dua model ni, at least boleh
dapat SOT sekitar 6 ke 7 jam tu standard untuk iPhone XS dan juga XS Max, lagi XS Max lah. iPhone XS dan juga iPhone XS Max juga menyokong fast charging dan juga ada Qi wireless charging dengan menggunakan skrin jenis Super Retina OLED yang besar 5.8 inci untuk XS. Untuk XS Max menggunakan 6.5 inci. In fact, iPhone XS dan juga iPhone XS Max juga masih menyokong 3D Touch. So kalau korang yang memang suka gunakan 3D Touch pada sebuah iPhone, yes, korang boleh beli iPhone XS dan juga iPhone XS Max ni. Untuk bahagian kamera, iPhone XS dan juga iPhone XS Max menyokong dua kamera 12 megapiksel, ada kamera utama dan juga ada kamera telefoto dengan rakaman video sehingga 4K dan juga 60 fps yang ada OIS. So basically hasil gambar daripada kedua-dua phone ni bagi aku masih relevan dan juga masih cantik lagi untuk korang nak ambil gambar. Cumanya kekurangan dia of course tak ada kamera ultra wide, tak ada kamera night mode, hanyalah kamera telefoto biasa dan juga portrait mode apa semualah. So bagi aku untuk korang nak ambil gambar biasa-biasa tu okey, cuma kalau korang nak mengharapkan keupayaan kamera macam phone sekarang ni memang taklah untuk iPhone XS ataupun iPhone XS Max ni kan. So untuk bahagian lain lagi, iPhone XS dan juga XS Max ni dijangka akan mendapat update iOS yang terbaru dalam masa 2 ke 3 tahun mendatang lagi, dan masih dapat lagi iOS terbaru sampai sekarang ni 15.3, 15.2 macam tu kan. Setakat ni iPhone XS dan juga iPhone XS Max dah tak ada yang baru dah Apple jual, hanyalah yang terpakai saja, iaitu untuk XS korang boleh dapat sekitar 1,200 ke 1,700, manakala untuk iPhone XS Max sekitar 1,500 sampailah RM2,000, bergantung pada jenis storage dan juga condition untuk sebuah iPhone tu. So kalau condition tu lagi bagus, lagi mahal sikit lah. Tapi kalau condition tu teruk sikit, ada Face ID fail ke, ada dan cala semua, mungkin akan murah sikit daripada harga yang aku bagi tu. So itu depends dan juga korang kena pandai check dan juga cari sendirilah sebab warranty dah habis kan. iPhone seterusnya adalah iPhone 11 yang dilancarkan pada tahun 2019. So basically ini adalah antara upgrade terbesar jugalah yang Apple buat untuk iPhone sebab dia finally ada kamera ultra wide, ada night mode, dan ini adalah iPhone yang pertama ada U1 chip iaitu ultra wideband sensor untuk kegunaan Apple Attack tu lebih accurate sikit lah berbanding dengan tak ada U1 chip tu. So iPhone 11 sampailah iPhone 10 series ada U1 chip. Rekaan untuk iPhone 11 ni bagi aku masih relevan lagi dan juga dia masih sinonim je macam rekaan yang daripada iPhone XR, iPhone XS series apa semua kan, cuma pilihan warna yang lebih menarik dan juga ada aluminium frame dengan ketahanan jenis IP68 water and resistant. iPhone 11 juga menggunakan chip A13 Bionic yang masih berprestasi tinggi lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni dan juga masih sedap lah untuk nak main game, untuk nak buat kerja dan sebagainya. In fact, ketahanan bateri yang daripada iPhone 11 ni memang boleh pakai, memang boleh tahan lama lah. Kalau korang nak gunakan pada pagi sampai ke petang ataupun sampai malam tu memang boleh dapat, tak ada masalah pun untuk iPhone 11 ni sebab untuk bateri 3110 mAh dia, walaupun dia punya kapasiti tu nampak kecil tapi dia punya ketahanan tu memang sangat-sangat bagus untuk korang nak gunakan sebagai daily phone korang. iPhone 11 juga ada fast charging dan juga menyokong Qi wireless charging dan dia menggunakan skrin jenis Liquid Retina yang besar 9.1 inci dengan saiz yang bagi aku memang sedap untuk dipegang. Cuma itulah kekurangan dia, of course dia hanya menggunakan IPS LCD saja dengan 60 Hz, bukannya OLED screen. So itu adalah antara kekecewaan yang terbesar jugalah untuk iPhone 11 sebab dia menggunakan skrin yang sama je macam iPhone XR yang dilancarkan pada tahun 2018. Macam biasa iPhone 11 pun ada stereo speaker dengan menggunakan dua kamera 12 megapiksel. So dia upgrade kamera dia, ada kamera utama dan juga ada kamera ultra wide. So basically untuk iPhone 11 ni dah start dah Apple letakkan kamera ultra wide, ada night mode dan juga mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60 fps dengan OIS. So basically untuk iPhone 11 ni korang dah boleh ambil gambar haiwan dan juga objek walaupun dia hanyalah basic iPhone. Masa iPhone XR tak boleh kan untuk gambar haiwan dan juga untuk gambar objek, tapi untuk iPhone 11 dah boleh dah untuk gambar haiwan dan juga untuk gambar objek. So itu adalah antara peningkatan yang Apple buat terhadap iPhone 11 dari segi kamera dia lah. So untuk iPhone 11 pun masih dapat iOS yang terbaru dan juga dijangka akan mendapat kemaskinan iOS sekitar 3 tahun mendatang lagi. So tak ada masalah untuk nak gunakan iPhone 11, cumanya dari segi dia punya paparan skrin tu just IPS LCD saja, bukannya skrin OLED. So dari segi pengalaman untuk skrin tu dah agak kurang sikit kat situ. Kalau korang tak kisah, why not? Tapi kalau korang kisah mengenai paparan display dan juga resolusi 720p dia, memang iPhone 11 ni mungkin korang boleh skip dan juga korang pergi terus kepada iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini yang dah menggunakan skrin jenis OLED. By the way, Apple masih jual iPhone 11 yang baru dengan harga sekitar 2,400 sampailah 2,600, bergantung pada storage juga. Tapi kalau korang nak jimat sikit dan juga bajet tu rendah sikit, maybe korang boleh dapatkan yang terpakai sekitar 1,700 ke 2,000 ringgit, bergantung pada storage dan juga bergantung juga pada condition yang korang nak beli itulah, dan make sure check betul-betul sebelum beli. Seterusnya of course iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max yang dilancarkan pada
pada tahun 2019 juga. So ini adalah versi premium untuk iPhone 11. So iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max juga menggunakan rekaan yang lebih kurang je macam iPhone 11. Cuma dia punya warna tu nampak lebih premium dan juga dia punya feel tu rasa lebih premium lah, sebab untuk frame dia saja menggunakan stainless steel, bukannya aluminium macam iPhone 11 yang biasa tu. So untuk dia punya prestasi juga, iPhone 11 Pro dan juga Pro Max ni menggunakan A13 yang masih berprestasi tinggi lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Masih relevan dari segi prestasi dia untuk gaming dan sebagainya. Ketahanan bateri of course kedua-dua model ni memang cukup bagus, memang tak ada masalah untuk nak dapatkan SOT sekitar 6 jam ke 7 jam tu normal, ataupun daripada pagi sampai ke lewat petang sampai ke malam tu boleh dapat, tak ada masalah pun. In fact untuk iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max ni menyokong fast charging 20W dan juga ada Qi wireless charging. Ada 3 kamera 12 megapiksel iaitu wide, ultra wide dan juga ada telefoto yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60fps. Basically untuk kualiti gambar daripada kamera untuk iPhone 11 Pro dan Pro Max ni memang cukup bagus lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Untuk gambar low light tu mungkin dia ada kekurangan sikit lah, memandangkan ini adalah iPhone pertama yang ada night mode kan. So dia punya quality tu, noise tu memang of course akan ada lah kalau nak bandingkan dengan iPhone terbaru macam iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max, much better dan 11 Pro dan juga 11 Pro Max, sebab itu adalah iPhone pertama yang ada night mode dan juga ultra wide, dan dia punya distortion pun agak lebih sikit, over sikit lah berbanding dengan iPhone terbaru sekarang ni kan. So itu adalah antara kelebihan yang ada pada iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max, dan of course dia punya iOS update masih dapat yang terbaru lagi, dan juga dijangka akan mendapat iOS update sekitar 3 tahun mendatang lagi. So korang boleh gunakan iPhone ni dalam jangka yang lama jugalah berbanding dengan iPhone yang dah lama dulu. Tapi apakah kekurangan yang ada pada iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max ni? Apa yang aku nampak adalah walaupun dia dilancarkan pada tahun 2019, masa tu memang kebanyakan phone dah pakai refresh rate tinggi iaitu sekitar 90Hz ke 120Hz, tapi untuk iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max masih menggunakan screen OLED dengan CAC saja. So tiada refresh rate tinggi. Fun fact, iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max adalah iPhone terakhir yang dapat plug dan juga earpods dalam kotak jualan. Start daripada iPhone 12 series dah tak dapat dah plug dan juga earpods dalam kotak jualan. Setakat hari ni Apple dah tak jual dah 11 Pro ataupun 11 Pro Max yang baru, hanyalah yang terpakai saja korang boleh dapatkan dekat pasaran Malaysia sekarang ni. So untuk 11 Pro sekitar RM2,000 sampai RM2,700 bergantung pada condition dan juga storage. Manakala untuk 11 Pro Max sekitar RM2,400 sampailah RM3,000 bergantung pada storage dan juga condition untuk korang nak dapatkan kedua model iPhone tu lah. iPhone terakhir yang sedap nak digunakan ataupun dibeli pada tahun ni adalah iPhone 12 series, dan of course iPhone 12 series masih relevan lagi dari segi spesifikasi dia, rekaan dia, ketahanan bateri dia, dia punya keubahan kamera, video dan sebagainya. So iPhone 12 series adalah iPhone pertama yang ada versi mini. So untuk pilihan iPhone 12 series ada 4 model, ada 12 mini, 12, 12 Pro dan juga ada 12 Pro Max. So untuk rekaan dia pun dah menggunakan rekaan yang jenis berkotak, bukan lagi curvy design macam iPhone 11 series ataupun macam iPhone XS series, sebab rekaan dia lebih kurang macam iPhone 5S. So aku lebih suka rekaan yang daripada iPhone 12 series berbanding dengan iPhone 11 series lah. So rekaan dia memang jenis berkotak, sama lebih kurang je semua, cuma ada pilihan warna yang berbeza sedikit, size yang berbeza. Untuk 12 mini 5.4 inci, untuk yang 12 6.1 inci, 12 Pro pun 6.1 inci, dan untuk yang Pro Max menggunakan 6.7 inci. So semua model dia menggunakan skrin jenis Super Retina HDR OLED. Tiada lagi IPS LCD untuk yang basic model. So untuk yang 12 mini dan juga 12 tidak lagi menggunakan IPS LCD seperti mana yang digunakan pada iPhone 11, iPhone XR dulu kan. Tapi dia menggunakan skrin OLED terus dah, dan kesemua model ada rangkaian 5G. Cuma beza sikit lah kualiti binaan untuk model yang basic dan juga untuk model yang Pro. Untuk model 12 dan juga 12 mini menggunakan aluminium frame, ada IP68 water and dust resistant. Tapi untuk model yang Pro dan juga Pro Max menggunakan material jenis stainless steel, ada IP68 water and dust resistant juga. So basically dia punya ketahanan tu lebih kurang, cuma kualiti binaan tu berbeza sedikit, dan of course warna yang berbeza, design untuk kamera pun berbeza sikit. Sebab untuk 12 mini dan juga 12 menggunakan 2 kamera saja 12 megapiksel, kamera utama dan juga ultra wide, ada night mode juga, ada portrait mode yang boleh ambil semua jenis gambar, haiwan ke objek ke subjek apa semua. Tapi untuk versi Pro menggunakan 3 kamera iaitu 12 megapiksel, ada wide, ultra wide, telefoto, dan juga ada penambahan 1 LiDAR sensor untuk kelebihan dia dari segi dia punya fokus ke objek, untuk gambar malam lebih terang sikit apa semualah. So antara kelebihan yang banyak of course ada pada versi yang Pro instead of yang versi yang biasa. Cuma untuk yang mini tu aku tak pasti kenapa Apple keluarkan, mungkin dia nak bagi option untuk pengguna nak merasa sebuah phone compact tapi berkuasa. So itulah versi mini. Kalau korang yang jenis suka pegang phone satu tangan, suka phone yang size compact, tak suka besar-besar sangat, mungkin versi mini tu adalah pilihan terbaik. Tapi kalau korang nakkan phone yang
yang bagus, side screen yang just nice, tak besar sangat, tak kecil sangat, aku rasa aku prefer untuk beli yang 12 ataupun 12 Pro terus. Untuk nak kepuasan main game, kepuasan nak tengok video, tengok movie ataupun nak type tu lebih feel sikit. Cumanya size screen kecil ini dia lebih senang untuk kita nak handle satu tangan. Cuma kalau jari besar tu susah sikit aku nak type gunakan phone yang jenis size screen yang kecil macam 12 mini kan. Tapi malangnya walaupun dilancarkan pada tahun 2020 masih tak ada lagi refresh rate yang tinggi, hanyalah 60Hz saja untuk iPhone 12 series. So itu adalah antara kekurangan secara jelas yang kita boleh nampak dekat iPhone 12 series. Tapi keupayaan kamera dia bagus, ketahanan bateri dia bagus, dan ini adalah iPhone pertama yang menyokong MagSafe, iaitu korang boleh charge menggunakan MagSafe tu, boleh lekat aksesori MagSafe tu, dan ada wireless charging, ada fast charging. Tapi untuk model Pro Max menyokong sehingga 22 watt. Untuk model biasa yang semua tu hanyalah sehingga 20 watt saja. Semua varian iPhone 12 series juga dilengkapi dengan chip A14 Bionic dan juga ada U1 chip iaitu ultra wideband sensor. So tak ada masalah dari segi prestasi dia. Masih bagus lagi untuk korang nak main game, nak buat kerja, nak main media sosial dan sebagainya. Memang tak ada masalah langsung untuk iPhone 12 series. Even aku pun masih simpan lagi iPhone 12 Pro aku masih gunakan sampai sekarang ni. iPhone 12 series juga masih mendapat iOS update yang terbaru dan aku jangkakan dia akan mendapat iOS update sekitar dalam 3 ke 4 tahun mendatang lagi. So tak ada masalah untuk nak gunakan iPhone 12 series dalam jangka masa yang lebih lama sedikit berbanding dengan iPhone yang sebelumnya. Dan of course rekaan dia yang masih relevan lagi, dia punya keupayaan prestasi dia, kamera, video, bateri lagi, fast charging, dan apa yang korang nak aku rasa dah cukup yang ada pada iPhone 12 series. Cumanya kekurangan dia of course lah dari segi ketahanan bateri untuk yang versi mini, dan juga masih tak ada refresh rate yang tinggi untuk model Pro, hanyalah 60Hz saja. So itulah antara kekurangan dia dan juga kelebihan yang ada pada iPhone 12 series. Dan why not untuk korang consider untuk beli kan, instead of yang versi yang 13 series yang terbaru ni kan. Sebab 13 series bagi aku kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 series minor je, tak ada beza banyak sangat pun. Sebab iPhone 12 series masih ada 5G, prestasi masih bagus, kamera pun masih perform lagi, bateri pun okey, ada fast charging, MagSafe semua kan. Cuma tak ada refresh rate tinggi saja pada model Pro. Sebab untuk yang 13 Pro dan juga 13 Pro Max ada refresh rate tinggi. Untuk yang baru Apple dah tak jual dah versi yang Pro. Apple hanya jual versi 12 dan juga 12 mini saja yang baru. Tapi untuk yang terpakai aku nampak banyak jimat dah lah kalau korang nak beli iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max instead of iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max kan. Harga baru yang Apple jual untuk iPhone 12 mini adalah sekitar 2,900 sampailah 3,600. Tapi untuk iPhone 12 dengan harga sekitar 3,400 sampailah 4,100 ringgit, bergantung pada storage juga kalau korang nak beli dekat website Apple lah. Tapi kalau korang nak cari terpakai, korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM2,000 ke RM2,400, itu iPhone 12 mini yang terpakai. Tapi untuk iPhone 12 korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM2,400 sampailah RM3,000, bergantung juga pada storage dan juga bergantung pada condition sebuah iPhone yang terpakai itulah. Manakala untuk iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM3,400 ke RM4,200, itu untuk 12 Pro. Tapi untuk 12 Pro Max korang boleh dapatkan dengan harga terpakai sekitar RM3,700 ke RM4,500, bergantung pada storage dan juga bergantung pada condition sebuah iPhone terpakai tu. Tapi aku recommend maybe korang boleh consider untuk dapatkan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max. Dia punya harga tu dah banyak juga jatuh lah berbanding dengan harga baru dia, sekitar almost 7,000 dulu kan. Sekarang ni dah boleh dapat bawah RM5,000 saja. So banyak juga korang boleh jimat kalau anda bandingkan dengan iPhone 13 Pro yang baru ataupun yang terpakai, agak mahal sikit harga dia. So guys, aku rasa itu saja progression aku mengenai senarai iPhone yang masih relevan ataupun sedap untuk nak dibeli ataupun digunakan pada tahun ni ataupun pada tahun mendatang. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen, dan juga korang boleh kongsikan lah antara banyak-banyak iPhone ni korang rasa mana satu iPhone yang korang akan beli. Dan macam biasa, kalau nak beli ke semua iPhone terpakai tu korang boleh try Roger Hype Gadget. Aku letakkan link pembelian ataupun Instagram diorang dekat bahagian description. Korang boleh tanya diorang mana satu iPhone yang sesuai bajet korang berapa, korang boleh tanya diorang semua soalan yang korang nak tanya. So ya, aku rasa itu saja dan harap berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.